الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang pertama, iaitu hadis niat ataupun hadis yang membicarakan tentang niat sebagai tajuk penting lah dalam hadis ini. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan itu hanya dikira berdasarkan niatnya, dan setiap orang hanya akan dapat apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang akan diperolehinya, ataupun kerana seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kita telah bincang dah pada minggu lepas. Beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis ini telah pun kita bahas, telah kita bincang. Jadi pada malam ini sebagai sambungan, kita nak lihat dari sudut niat itu sendiri, ya. Iaitu tempat niat ini. Jadi banyak perkara juga kita bincang pada minggu lepas. Yang terakhirnya adalah berkenaan dengan beza iradat dengan azam itu. Itu kita bincang dah pada minggu lepas ni. Cuma pada malam ini kita nak sambung perbincangan. Jadi tempat niat adalah dalam hati. Jadi tempat niat adalah dalam hati. Ini sebagai membuka bicara lah. Bila nak bercakap tentang niat ini, maka perlu kita faham bahawa niat ini merupakan satu bentuk amalan yang berlaku di dalam hati manusia, ataupun disebut sebagai amal qalbi, amalan yang tidak boleh dilihat oleh manusia, atau kita sebut sebagai perbuatan hati itu. Mengucapkan apa yang diniatkan dalam hati tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan dalam semua ibadat. Jadi kalau kita tengok syarah-syarah hadis lah berkenaan dengan hadis ni, dia akan sebut dengan terang bahawa apa yang kita niat dalam hati itu untuk buat ibadat, misalnya nak semaya ke, nak puasa ke, dia tidaklah perlu, tidaklah disyaratkan atau diwajibkan kita sebut niat itu. Tidak disyaratkan, tidak diwajibkan. Hal ini boleh katakan sepakat ulama, kecuali adalah sebahagian ibadat yang kita boleh bincang selepas ini lah. Oleh kerana niat ini di dalam hati, maka para ulama menyebutkan bahawa bila kita nak melakukan ibadat, maka tidak menjadi syarat ataupun tidak menjadi perkara yang wajib untuk kita lafazkan pada lidah.
Bahkan ulama semua mazhab sepakat menyebutkan bahawa mengucapkan dengan lidah semata-mata tanpa niat adalah tidak sah ibadat. Ini kenyataan ulama ni, saya sebut secara reka-reka lah. Misalnya bila kita nak semaya, katakanlah tak ada lah niat tu, katakanlah tak ada niat, cuma sebut pada lidah, kita lafazkan lafaz niat tapi tak ada niat, semata-mata lafaz di bibir untuk melakukan ibadat, maka ibadat itu tidak sah. Tetapi kalau ada niat tapi tidak disebut di lidah, misalnya kita nak semaya zuhur, mari semaya daripada rumah, mari Allahu Akbar, tak ada lafaz usalli tu misalnya, memang semua ulama kata sah. Semua ulama kata sah ibadat tu. Asalkan ada niat ni, asalkan ada niat itu, walaupun kita tidak lafaz. Sebabnya kalau dalam mazhab Syafi'i ni dua tiga orang gitu, seorang dua gitu ya ulama kata. Hak kata wajib dalam mazhab Syafi'i. Majoritinya kata, hak kata beza di hukum tu adalah beza. Tapi nak kata siapa tidak sah bila tidak lafaz niat itu, tu ulama tak ada itu. Ulama tak terima tu kalau ada seorang dua lah. Tetapi kalau tidak ada niat tapi lafaz tu ada, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala misalnya, tapi niat tu tak ada, kita tahu macam mana boleh lafaz niat tu tidak ada. Dia tidak niat nak semaya, dia tidak niat lah. Sama ada kita kata dia ngiga ke ataupun ikutlah, tapi nak ayatnya beza di antara niat dengan lafaz niat itu. Dia suatu benda yang hukumnya berbeza. Bahkan perkara ini sepakat di kalangan semua mazhab, mengucapkan dengan lidah semata-mata tanpa niat adalah tidak sah mana-mana ibadat, tidak sah. Bahkan ulama semua mazhab juga sepakat, ada niat dalam hati sudah memadai untuk sahnya ibadat itu. Campur dengan hak lain-lain, ini kita bincang tentang niat saja. Kalau tidak ada lafaz pun, kita nak puasa misalnya, maknanya kita tidak sebut nawaitu sauma ghadin, kita tidak sebut misalnya, tapi dalam hati kita memang bangun sahur tu tak ada niat lain dah tu. Gua sekala tak aja bangun pagi semua nak makan tu, memang niat nak puasa lah. Memang semua ulama kata sah puasa dia, sah puasa dia. Tetapi kalau tak ada niat tapi bangun juga sahur, sama ada mengigar ke ataupun kita kata kerana dipaksa, kalau kita kata tak ada niat tu, dia tak sah pun, mana tak ada niat nak puasa tu, tak jadi puasa dia, memang tak jadi puasa dia. Walaupun dia sebut nawaitu sauma ghadin gini lah, tak ada, tak jadi. Walau bagaimanapun ada pengecualian lah. Misalnya ulama sebut pengecualian hanya dalam amalan haji dan umrah. Itu pun sunat dilafazkan niat itu, walaupun ada juga ulama kata wajib. Paling tidak maknanya sunat. Contohnya labbaika bi haji wa umrah, kalau untuk haji dan umrah. Jika untuk umrah saja labbaika bi umrah, ataupun mungkin berbeza-beza. Jadi hak ini kerana sahabat dengar tu kan. Sebab sahabat dengar nyata lah. Sahabat dengar bila Nabi nak melakukan ibadat haji dan umrah, Nabi sebut tu lafaz itu sebelum buat tu, sedekat nak buat tu. Jadi hak ni bukan seorang sahabat dengar, ramai sahabat dengar. Sebab tu sahabat bila nak mengerjakan haji, ketika dia nak niat ihram tu lah, ketika dia nak niat di miqat itu, dia akan sebut tu. Dia akan sebut. Kalau umrah, kalau umrah haji sebut tu. Ada setengah ulama kata tu mestilah wajib, setengah kata sunat. Tu berbeza-beza dari segi hukum. Tapi kalau ibadat lain tidak perlulah, tidak perlu. Lepas tu kalau buat juga, tu dia ada hukum yang berbeza-beza. Ya, kita boleh bincang selepas. Jadi contohnya bila semaya, kita niat dan kita lafaz niat tu dekat nak semaya tu, apa hukumnya? Itu berbeza-beza pula hukum mengikut pandangan ulama yang kita akan sentuh selepas ini. Tapi secara prinsipnya setiap ibadat ni, kecuali haji itu kita kecualikan, maka dia memadai dengan niat. Kalau ada hak lain itu pun tidak sebagai satu syarat lah, tidak sebagai satu syarat dan tidak sebagai satu benda yang wajib.
Niat tu yang utama. Hak tu dia panggil hak asal. Hak tu dia panggil hak asal. Jadi alasan ulama yang menyebutkan bahawa haji ini dikecualikan, maknanya kena sebutlah, paling tidak dia, paling kita kata paling rendah, walaupun setengah ulama kata wajib kena sebut, kena lafaz biar berbunyi di lidah itu. Ini kenapa? Kerana ada dalil. Kerana ada dalil. Sebab bila Nabi nak melaksanakan ibadat haji dan umrah, bila di miqat tu nak niat ihram itu, maka Nabi sebut dan didengar dia, bukan seorang, ramai sahabat dengar. Sebab tu sahabat buat. Jadi ulama hanya berbeza pendapat tentang hukum melafazkan apa yang diniatkan, sama ada ianya mustahab, sunat, makruh atau bid'ah. Jadi ulama tidak ada khilaf dalam bab kena niat. Yang mana niat itu adalah hati. Dia dengan Allah saja tahu. Yang kita kaitkan di antara ikhlas dengan tidak ikhlas itu berkait dengan amal qalbi, amal hati. Jadi kalau kita sebut tu, itu lafaz yang kita dengar tu, kita tak ditentukan lafaz tu ikhlas ataupun tidak. Kita tidak boleh tentukan itu. Jadi kalau ada perbezaan ulama, hanyalah dari sudut melafazkan apa yang diniatkan, dari sudut hukum lafaz. Bila kita nak sembahyang, kita sebut misalnya usalli, fasaja aku sembahyang fardu sikit-sikit. Hak tu hukumnya lagu mana? Ada juga ulama kata mustahab. Mustahab ni dia anggap baik, dia anggap molek. Ada yang kata sunat, ada yang kata makruh, dan ada yang kata bid'ah amalan itu. Jadi di sini ulama berlaku perbezaan, khilaf dari segi hukum itu. Namun kebanyakan ulama dari kalangan aliran Syafi'i dan Hanafi, yang kita sebut sebagai Syafi'iyah dan Hanafiyah, menganggap ianya mustahab. Ada tu. Kau anggap mustahab tu memang ada. Dari kalangan mazhab Syafi'i, dari kalangan mazhab Hanafi, ada yang menganggap ia mustahab. Kecuali seorang dua sahaja yang menganggapnya wajib. Ada juga yang kata wajib, tapi orang ni bilangan terlalu sedikit. Saya dua gitu ya. Mengikut, maknanya kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis lah, disebut gitu. Imam Malik dan kebanyakan ulama dalam mazhab mereka menganggap makruh. Jadi Imam Malik dan kebanyakan ulama dalam mazhab mereka menganggap melafazkan niat ibadat adalah makruh. Ini kebanyakan Imam Malik dan kebanyakan ulama dalam mazhab mereka. Mana makruh ni? Mana benda tu tak molek. Makruh ni kita kata dah kecil. Walaupun boleh hilang dengan ambil semaya, dengan sedekah dan sebagainya. Jadi makruh. Kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali dan ahlul hadis berpendapat ianya bid'ah kerana ianya tidak sabit dalam mana-mana hadis, sama ada sahih atau dhaif, musnad atau mursal hadis itu. Tidak boleh dibuktikan sama sekali Nabi atau mana-mana sahabat yang melakukannya. Memang tak ada. Hal ni tak ada. Dalam mana-mana kitab pun kalau kita cek hadis ni, bila kita semak hadis ni dalam mana-mana syarah, memang dia kata tak ada. Kecuali kita boleh temui satu hadis yang dhaif, tak apa. Kalau dhaif tak apa, wah, biar ada. Kalau kita nak sabit lah, kita nak kata Nabi ada buat, sahabat ada buat ke? Tidak ada. Sebab tu mazhab Hambali, sebab mazhab Hambali dia lebih tengok pada yang zahir, dia lebih cenderung pada yang zahir, ada ke tidak ada, dia lebih tekan itu. Dan begitu juga ahlul hadis, dia kata memang bid'ah tu. Tapi kena ingatlah ada juga yang tidak kata bid'ah. Tapi kena ingat, hak ramai kalau kita tengok, hak ramai adalah yang mengatakan bid'ah. Hak ramai. Bilangannya lebih ramai. Sebab apa? Sebab tengok tak ada satu pun hadis, sama ada sahih ke, dhaif ke, musnad ke, mursal ke, memang tak ada.
Jadi tidak boleh nak sabit pada Nabi lagi. Lebih jelas lagi, setengah-setengah syarah hadis dia sebut dengan nyata dan terang, tidak sabit dalam mana-mana hadis Nabi pernah mengucapkan niat sembahyang atau puasa ni. Memang tak ada. Ini memang tak ada, tak usah cari. Cuma kalau ada pandangan ulama, gitu yalah. Misalnya Ibnu Amiri Haj, dia berkata, tidak sabit dari mana-mana imam 4 mazhab bahawa mereka menganjurkan pengikut mereka mengucapkan niat. Memang tidak ada. Sebab tu kena ingat, Syafi'iyah tadi tidak semesti Syafi'i, Hanafiyah tidak mesti Imam Abu Hanifah, tidak mesti. Dia dalam, kalau kita baca kitab, kalau dia kata Syafi'iyah, itu maknanya orang dalam ulama dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri. Istilah tu kita kena faham, takut kita tersalah. Misalnya ada sebut mengikut Syafi'iyah, Syafi'iyah itu bukan bermakna Imam Syafi'i, tapi ada ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi nak kata Imam Syafi'i sendiri, misalnya dalam kitab ke, memang tak ada. Waktu memang tak ada. Ulama sudah kaji dah tu, memang tak ada. Pak mazhab utama lah kita kira. Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi tu dah. Dia sendiri memang tak ada, tidak sabit. Dan dia tidak anjur pengikut dia mengucapkan niat. Tak ada. Sebenarnya pandangan ulama ini mengandung erti ihtiyat, iaitu bercermat dan ianya selaras dengan kaedah fiqh. Jika terdapat khilaf tentang sesuatu perkara, sama ada ianya sunat atau bid'ah, maka perkara itu lebih baik ditinggalkan. Ini kaedah dalam fiqh. Kalau ada, kalau kita nak cermat lah, kalau kita nak cermat, sebab kita kata benda ni haram ke harus, misalnya tentu dah jangan dibuat lah kalau lagu tu. Kalau antara kita was-was kemungkinan haram ke kemungkinan halal ke, hak tu kena dari segi ihtiyat kaedahnya kita kena tinggal ke benda tu. Kena tinggal ke benda. Mana benda tu sudah dikira syubhat. Semua ni berlaku khilaf di antara sunat atau bid'ah. Ada yang kata mubah. Mubah lebih rendah lagi daripada sunat. Hak makruh ada. Makruh ni kita tak kira lah, sebab dia makruh ni maknanya dosa. Jadi ulama letak dalam kaedah bila sesuatu amalan itu menjadi khilaf ulama di antara jika diamalkan sunat ke ataupun bid'ah, maka mengikut kaedah kita nak elak daripada khilaf itu, kita kena ambil pendekatan yang lebih ihtiyat, lebih cermat, iaitu kita jangan buat. Kita kembali pada asal. Jadi dalam kini kalau berlaku konflik, kita rujuk pada asal, pada Nabi SAW, dan tengok bagaimana amalan sahabat. Dia ada pada buat. Sesat masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kembali situ. Jadi cara ulama buat ni dia merujuk situlah. Kalau ada berlaku khilaf lah, kalau ada berlaku khilaf, kita rujuk situ. Tengok Nabi buat ke tidak. Moga semaya ni semua asas sekali. 5 kali sehari hak wajib. Nak sehadis pun tak ada. Jadi benda-benda gini kita perlu itulah. Tapi kuku mana ada juga ulama kata tu mustahil, tapi waktu tu jumlah yang terlalu minoriti lah. Terlalu sedikit sangat ulama yang berpendapat gitu. Tapi hak majoriti, bahkan kalau mengikut kenyataan daripada Al-Amiri ni, dia kata imam 4 mazhab tu tidak menganjurkan, tidak pernah ada kenyataan mereka menganjurkan penganut ataupun pengikut mazhab mereka supaya melafazkan niat itu, khususnya semaya dengan puasa itu. Hak kira-kira itulah tak ada. Walaupun ada juga setengah kitab-kitab baru saya tengok, dia kata sebenarnya lafaz itu ni mana kita nak mengambil jalan-jalan yang sederhana. Ada dalam kitab-kitab baru lah. Kalau kitab lama memang tak ada. Kitab-kitab baru dia sebut hak ni sebagai nak mengajar saja. Supaya Imam Syafi'i saya tengok dalam kitab sebagai contoh lah, pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata pada pandangan saya, misalnya berkenaan dengan wirid selepas semaya, lepas tu doa beramal-ramal, amin, doa imam mendoakan diamin oleh ahli jemaah. Imam Syafi'i kata itu berlaku sekali dua je. Dalam sejarah hidup Nabi 23 tahun tu berlaku sekali dua je. Dan pada pandangan saya ni boleh rujuk dalam kitab lah. Pada pandangan saya Nabi buat begitu kerana nak mengajar cara wirid dan doa. Selepas sahabat dia faham, sahabat dia tahu, maka masing-masing buat hati.
Imam Suyuti sebut, dia kata fenomena di zaman Nabi, selepas semaya Nabi jadi imam, sahabat mengambil tempat masing-masing di masjid, zikir masing-masing sendiri, doa sendiri-sendiri. Itu mengikut Suyuti, mengikut Imam Suyuti. Sebab apa? Sebab hatu tu sebenarnya dia lebih menepati makna doa ni. Maknanya kita doa sesuatu masalah kita lah. Jadi masalah kita ni berbeza, dia tidak sama. Tu. Misalnya kita tak ada anak, tu imam ada anak 10, cucu 40. Jadi tu imam dia tak akan doa dah anak ramai, dia apa 10 tu pun berdiri dah rambut, dia kata. Jadi boleh jadi tu imam tu tak doa dah anak ramai tu. Jadi kalau kita duk arak doa tu imam saja, pak bila kita tak doa anak ramai? Sedekah tu ada doa Nabi, biar dapat zuriat ramai. Kita boleh doa, tidak disyaratkan bahasa Arab doa ni. Bahkan setengah dalam kitab Fiqhul Audiyah wal Azkar itu, fiqh doa-doa dan zikir itu dia sebut, kalau kita doa ke Arab kita tak tahu apa betul makna, tak tahu apa satu makna, tak ada kelebihan. Kita doa ke Arab tapi kita tak tahu apa satu makna. Lepas tu kita minta ke dia, kita amin ke apa? Tak ada kelebihan. Walaupun bahasa Arab. Sebab doa-doa mana minta, jadi minta ke apa? Apa tu lagi dia tak erti bahasa Arab, dia juami saja. Dia kata tak apa, sakut belakang tu email. Bagi saya gini ya, kalau kita nak buat gitu, tak apa, kita tidak nak kata bid'ah cumanya jangan tinggal hak asal. Yang ni doa tu kita sendiri, jangan tinggal tu. Saya bimbangnya takut sudah belakang tu email, lepas tu tak ada doa lepas tu. Padahal ni kalau dalam kitab fiqh doa yang antara tempat yang mustajab, doa bila terlintas masalah tu, tak kira duduk mana, kecuali dalam bilik air tak boleh. Antara di samping selepas semaya fardu, waktunya disebut dalam hadis, antara waktu yang paling mustajab doa adalah ketika kita teringat pada masalah tu. Duduk tengah bawa kereta, teringat masalah anak kita ni semaya tak cela-cela. Doa selalu masa tu, sebab masa tu kita boleh bagi tumpuan dalam doa kita tu. Dia ada istilah doa dia panggil ilhah. Ilhah ni maknanya bila kita berdoa, kita boleh tumpu dan kita boleh sampai menangis dan mendesak-desak ulang beberapa kali lafaz yang sama, dia panggil ilhah. Kalau dengar orang tak boleh buat gitu, orang benci selalu. Builah tu kali, tak reti kita cakap iya. Tapi dengan Allah nak gitu. Sebab itu menandakan kita ni miskin, Allah itu kaya. Menandakan kita ni hina, Allah itu mulia. Allah nak gitu. Sesuai dengan sifat kita sebagai hamba. Kita minta manusia tak boleh buat gitu, sebab kita tak boleh hina diri kita di hadapan manusia, tidak boleh. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, kalau mau minta dengan orang nasib baik dia boleh tak wis saja. Tapi kalau minta dengan Allah tentu dapat. Tak dapat dunia, dapat akhirat. Paling tidak, tapi besarlah paling tidak pahala, tentu dapat. Doa ni hadirat dia bukan sekadar minta, dia ibadat. Doa ni ibadat. Jadi kenapa biar molek? Sebab tu ulama bahar dari segi fiqh doa 2 jilid kitab tu. 2 jilid. Fiqhul Audiyah wal Azkar tu 2 jilid. Dia bahas dengan panjang lebar dalam kitab. Jadi kalau nak kira ihtiyat ni, kalau pakai kaedah lah, bila berlaku khilaf, ada yang kata sunat, ada yang kata mubah, ada yang kata makruh, ada yang kata bid'ah. Tapi kukuk mana pula kata bid'ah ni memang ramai, majoriti. Maka kita ambil jalan ihtiyat, kita kata tak sah lah. Jadi hak ni selamat sebab apa? Sebab kita kembali pada asal. Sebab memang tak ada. Sebab tu kalau hati-hati nak cuba tengok dalam kitab fiqh ke, hak ni dia bahas gitu, tak ada dalil. Memang tak ada dalil. Bab lafaz ni memang tak ada dalil. Walaupun dalam kitab baru ada sebut sebagai nak mengajar, seperti kita mula-mula belajar kereta ke. Dia kadang-kadang sebut 1, 2, 3. Waktu mula-mula belajar. Kadang-kadang tu tengok dia, nyaji ke tester tu dah. Dia tu tengok dia tu pun boleh. Dia tahu. Itu mula-mula. Tapi bila kita ingat dah, kita tak perlu dah duk perhati pada dia. Duk ingat nombor 1 depan, 2 belakang, 3 depan pula, 4 belakang, 5 depan pula. Dia tak perlu dah. Ada juga disebut gitu. Atas dasar tu saja. Jadi kalau hak tu mana sederhana tu, mana dia mengambil jalan yang lebih lembut. Tu. Dan saya sendirinya gini sendirinya gini. Kita kembali pada asal. Lepas tu kalau nak buat juga, itu terserahlah. Cumanya jangan kita membid'ahkan orang yang tidak buat. Jangan kita kata orang yang tidak buat tu makna dia tu sesat. Dia tu Wahabi ke. Sebab hak ni bahan ni sebelum Wahabi lahir lagi bahan. Hak ni
Sebelum Wahabi lahir lagi dia faham. Wahabi di alam zuriat lagi. Ya, Muhammad bin Wahab dia ada dalam kitab tu. Sebab ada kitab tu saya tengok dalam kitab tu dia bahal. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kitab ni 900 tahun lepas. Dah kita ni 900 tahun, maknanya 900 tahun lepas Nabi, maknanya sekitar 800 tahun ke belakang lah. Dia kata sebenarnya mazhab Syafi'i, dia pun memang dia declare dia sebagai Syafi'i. Asy-Syafi'i dia tulis belakang. Tak ada kitab dengan saya tu, saya tengok. Dia kata sebenarnya silap faham, dia kata. Memang Imam Syafi'i tidak menganjurkan lafaz ni. Cuma peringkat awal adalah syarah ketika mengajar tu dia kata kalau dia kata berkali silap faham ni nak ayatnya nak mengajar. Bukan suruh dia amal, nak mengajar. Lafaz lah ke mana lagi ni. Jadi kita kena mari biar niat biar betul lah. Boleh jadi masa mengajar tu syarah, bukan hadis. Jadi benda tu akhir sekali jadi terlekat lama-lama, jadi benda tu semacam benda yang mesti. Jangan tu main. Setengah-setengah tepat tu kalau tak faham molek siapa tepuk meja nampak tu. Tak perlu lagu tu. Tak perlu. Setengah kata tak sah semaya tak niat. Tak perlu lagu tu. Kalau kita kata tak sah, maknanya ramam nak ulama tak sah semaya. Nabi pun jadi tak sah pula semaya. Bergerak tu hati-hati tak. Sebab memang tak ada bukti. Memang tak ada bukti. Jadi benda ni kita ambil yang sederhana lah. Benda-benda gini saya rasa tak perlu kita balas sebenarnya. Sebalas buat rugi lah. Muka bahas benda sesat dah. Kalau kita kata boleh, ada juga ulama kata boleh. Dah kita nak ikut tu. Nak orang. Tapi kalau nak kira dari segi hak majoriti, nak ambil hak ramah, hak ulama yang tercatat nama dalam sejarah, dia kata tak boleh. Kalau nak ambil hak ramah, cuba tengoklah dalam kitab Syafi'i sendiri. Cuba tengok. Tengok sendiri. Jangan dengar orang royak. Tengok sendiri. Bahkan kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh tu ngajar ni boleh kata kebanyakan memang tak sebut bab. Kecuali kitab-kitab yang telah disaring. Hak perekat pra persekolahan hak tu adalah. Tak sesuai dengan orang tua tu. Okey, baik. Lebih kayak gitulah bab niat tu, walaupun panjang lagi perbincangannya, kita rasa setakat tu. Cuma dalam hadis ni juga ada sebut pengertian dari segi hijrah. Bila Nabi sebut tentang innamal amalu binniyat, patut contohnya hijrah. Kerana benda ni latar belakang hadis ni berkait dengan hijrah. Baik. Pengertian hijrah dan bahagian-bahagiannya. Hak ni saya ambil ni maknanya kita nak melihat sebab setengah-setengah kitab dia bahas hijrah ni dalam bentuk lain. Misalnya dalam Syarah Riyadhus Shalihin dia bahas dalam bentuk lain, tapi sebenarnya hak ni hak umum. Dia kita boleh sebut sebagai tadakhul. Makna boleh jadi pecahan-pecahan yang kecil tu dia boleh masuk di bawah pecahan-pecahan yang besar ni. Jadi hak ni kita buat pembahagian secara besarlah. Dalam bahasa Arab, hijrah ni dengan erti meninggalkan, perpindahan dan perpisahan. Hak tu semua tu dia panggil hijrah lah dalam bahasa Arab. Gitu. Ini dalam setengah kitab lah. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dalam kitab bahasa, dalam kamus lah, fiqh, dia kata hijrah ni maknanya asal makna dia ada dengan makna kita pulau lah. Kita pulau makna kita menjauhkan diri daripada seseorang, menjauhkan diri daripada keadaan, menjauhkan diri daripada suasana. Dia ada juga makna tu. Sebab tu hajara boleh dengar erti kita pulau. Sebab dalam hadis Nabi ada sebut bila orang buat maksiat, kita tegur dia tak dengar, kita boleh pulau dia. Kita tidak bercakap dengan dia, tapi dengan maksud supaya dia sedar. Bukan maksud nak balas dah. Hak tu tidak bercanggah dengan hadis Nabi, tidak bercakap 3 hari. Tak bercanggah tu. Pak Nabi tak benar kan kita tidak bercakap balas lebih dari 3 hari, tak boleh ni. Tak termasuk tu. Tapi guna kalimah ni juga, hajara juga. Baik, pengertian umum syariat. Ni dia dari segi bahasa Arab, patut pengertian syariat juga, tapi secara umum, bukan khusus. Ini kita buat pembahagian besar. Dari pengertian umum dari sudut syariat, hijrah ni dengan erti meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tidak terikat dengan masa dan tempat, ianya merangkumi segala bentuk hijrah yang dituntut oleh Islam dari penganutnya. Jadi kalau kita lihat secara umum, kalau kita kata hijrah sikap, sekolah bahas bila ma'al hijrah ke, ada kata hijrah sikap, hijrah daripada takut lama pada takut baru, hijrah hijrah kelakuan. Jalanlah tu termasuk dalam pengertian umum syariat. Masuk situ. Maknanya kita tidak pindah rumah, kita tidak pindah tempat kerja, cuma pindah kelakuan.
Daripada tak mari Jumaat pada mari Jumaat, daripada duduk buah atas masjid daripada tidak buah atas masjid misalnya, daripada duduk kutih kapek atas masjid tidak kutih dah kapek lepas pada kena misalnya. Itu hijrah lah tu. Sebab dalam hadis Bukhari dia tak wui duduk kutih-kutih kapek atas masjid ni. Tu dia kira lara tu mari atas masjid. Tak boleh, masjid dia ada disiplin dia. Tu siap dekat duk kheli-kheli dia tak erti you know. Peng dia ni tubik sikit dah awak tebal, dia cocoh di dinding, dia macam dia lak tu. Tak boleh tu lagu tu masjid tak boleh gitu. Kena ingat benar hadirat. Kalau kita tengok dalam syarah Bukhari bab masjid ke detail tu. Tak boleh. Kena ingat masjid ni, apa tu lagi nak gosok kaki dalam dalam bilik air, gosok kaki ni. Bukan atas masjid. Kena ingat benda-benda gitu. Saya bimbang takut tak boleh pahala lah. Tak boleh pahala. Begitu juga kalau kita nak buat saki-baki makan dalam mulut ni kira jangan tu buat ke spot-spotan masjid. Tak boleh. Jadi tak boleh pahala mari masjid lagu. Jadi benda-benda gitu kena ingat Jadi itu semua tu hijrah secara umum lagu tu. Dia panggil hijrah umum syariat. Secara umum. Maknanya kita berubah daripada suasana, daripada keadaan yang tidak baik kepada yang baik dan kepada yang lebih baik. Itu pengertian secara umum. Pengertian khusus dari sudut syariat. Ini khusus dari sudut syariat. Hijrah tu terbagi pada dua bahagian. Bahagian pertama, berpindah dari negeri yang kacau bilau dan mengancam agama pergi ke negeri yang aman. Contohnya perpindahan sahabat dari Mekah ke Habasyah. Ini tidak umum ni. Ini bukan semua sahabat pergi. Hak mana tak boleh dah. Hak mana sudah tidak dapat tahan dah. Dia punya tekanan daripada golongan kafir Quraisy pada waktu itu, mana Nabi suruh hijrah daripada Mekah ke Habasyah. Habasyah mana tu negeri kafir juga. Bukan berpindah daripada negeri kafir kepada negeri Islam, tidak. Sahabat Nabi berpindah ke Habasyah tu sama-sama negeri tidak Islam. Tapi ke mana pun sana lebih aman. Sebab raja dia tu mana dia tidak menekan rakyat dia. Rakyat dia agama apa pun asalkan duduk dengan dalam keadaan baik, jaga kestabilan politik dan sebagainya, tidak buat kacau, boleh duduk. Biar tidak agama Nasara pun. Nabi tahu sebab tu Nabi suruh pergi. Nabi anjurkan pergi. Dan memang mendapat pembelaan daripada raja dia. Walaupun negara dia tu tidak negara Islam. Ini bahagian pertama. Mana berpindah daripada negeri hak kacau, hak mengancam agama, pergi pada negeri hak tidak Islam juga. Cuma kita mendapat pembelaan. Boleh mengamalkan agama dengan cara yang tanpa diganggu. Yang kedua, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ni. Dah inilah sebenarnya dimaksudkan dalam hadis ni. Inilah dalam konteks hadis ni, inilah bahagian kedua ni. Mana berpindah daripada negeri, dia panggil negeri kafir pada negeri Islam, daulah Islam. Tu. Contohnya perpindahan dari Mekah ke Madinah, dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis niat ini. Jadi hijrah dalam konteks hadis niat ini adalah wajib kepada setiap orang Islam pada ketika itu, sehinggalah jatuhnya Mekah ke tangan Rasulullah pada tahun ke-8 hijrah. Selepas berlaku Fatih Mekah, mana umat Islam hak tak hijrah lagi, hak berada di bumi Mekah itu, dia tidak boleh dah hijrah. Tak perlu dah hijrah. Sebab Mekah pun sudah Islam, Madinah pun sudah Islam. Jadi hijrah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ni hak nombor 2 ni, hak bahagian kedua ni. Hijrah dalam pengertian yang khusus mengikut syariat. Dan sahabat-sahabat yang berhijrah ke bumi Madinah, dia tidak boleh balik, duduk tinggal di Mekah untuk sekadar mengerjakan haji. Mana dia tu jadi musafir. Jadi sahabat Nabi yang berada di Madinah kerana hijrah yang dimaksud dalam hadis ni, bila Mekah berjaya dibebaskan daripada ajaran syirik, hak Fatih Mekah itu, maka sahabat di sana dia, bila dia mari Mekah dia boleh jamak puasa. Kiranya gitulah. Maknanya dia jadi macam musafir. Dia tak boleh duduk mana hak tu hukum dosa tu dari segi syariat. Jadi hikmah di sebalik itu kerana bila balik boleh semula harta tu. Jadi tak ada perjuangan. Dulu kan perjuangan tinggal harta, tinggal anak bini, gislas pinggan. Jadi tak ada lah. Sebab klik boleh ambil semula. Maknanya Islam ni nak serius benar. Maknanya niat tu kena jagalah. Niat tu kena jaga. Sebab niat ni kadang-kadang dia boleh rosak walaupun 10 tahun lepas aku molek, tahun ke-11 boleh rosak niat ni. Dalam perbincangan ni. Jadi kena jaga.
Misalnya dalam ayat Quran sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kamu musnahkan sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti orang yang kita derma sedekah tu. Hak ni memang kalau ulama kata dia hilang tu bukan hilang hari tu, dia hilang habis 10 tahun dulu, pahala kita dapat Allah delete semua. Ni dia sedekah ni dia sensitif sikit. Kena beringat. Dia jadi hilang hak kita, padahal kita boleh kutip hasil sedekah tu 10 tahun dah. No. Kita welcome ke masjid, kita panggil dia mari ajak, dia tak mari. Kita kata pasal apa pada masjid aku dia welcome tu misalnya hilang habis sedekah dia, jadi panas tidak sejuk. No, tak ada faedah. Tak boleh kerana tu tak boleh. Kita bui-bui jangan kaitkan. Apa kata dok, aku nak ajak mari rumah tak mari, padahal kau tak ada masalah. Dia itu ungkit tu hilang habis pahala tu saja bui, walaupun 50-60 ribu. Ni nak ayatnya niat ni bahaya, niat ni kalau tak jaga dia bahaya, dia rosak, tak ada nilai amalan kita walaupun habis banyak setahun mana. Sebab tu Rasulullah tekan sangat tu, sebab tu ulama kita dulu sebagai hadis permulaan dalam kitab dia letak. Kalau tidak tu setengah-setengah ulama kalau dia tidak letak di hadis pertama pun, tapi hadis ni lah baca dalam mukaddimah dia ni semasa dia hurah pada Nabi dia sebelum mengaji. Ni takut kena betul niat tu. Takut kena betul niat. Sebab ilmu ni boleh juga kalau niat salah pun. Kita ngaji ilmu, walaupun ilmu agama kita boleh juga ilmu, walaupun tidak ikhlas niat pun boleh juga. Cari harta tidak ikhlas pun boleh juga harta tu. Memang boleh. Tetapi boleh seperti mana orang kafir boleh. Tidak ada ruh harta, tidak ada ruh ilmu itu. Tidak boleh merubah masyarakat ilmu itu. Itu bahayanya. Sebab tu niat ni dia tonggak dalam amalan. Tak ada hal tu, tak ada nilai habis. Sampai begitu sekali. Setelah itu Nabi bersabda la hijrata ba'dal fath, yang bermaksud tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebabnya ialah Mekah telah menjadi negeri Islam pada waktu itu, negeri Islam pada waktu itu. Baik, pengajaran dan pedoman hadis ni kalau nak bahan ni je pandai saya nak ambil itulah. Sebab dia sebenarnya dia ada beza. Kalau kita nak bahasa lagi mungkin, tapi panjang lah. Berkenaan ni apa? Sini adalah hadis pun innamal amal. Guna amal. Apa beza amal dengan amalun dengan fi'lun? Apa beza? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, amalun salihun. Amal salih itulah. Dia kalau untuk benda-benda baik dan berkait dengan mukallaf, dia guna amal lah. Dia tidak guna fi'lun. Fi'lun makna perbuatan. Dalam bahasa Melayu kita amalun, fi'lun, perbuatan belaka terjemahnya. Tapi dalam penggunaan syariat untuk hak bersifat positif, amalan yang bersifat ibadat, bersifat baik, dia guna amalan. Dia sebenarnya banyaklah perbezaan tu. Mungkin kita boleh bincang semula lah tu. Kita bincang di hadis lain. Kalau tidak jadi pandai terlajuk tu. Waktu dia pandai bahas tu. Baik. Sebab hak ni pun pengajaran hak ni pun sekitar 13 ataupun 12 pengajaran ni. Okey, pengajaran dan pedoman. Yang pertama daripada hadis ni. Oleh kerana hadis ni kita bincang dah sebenarnya dalam mata arba'in. Mata arba'in bincang dah. Jadi kita tidak nak panjang lah. Yang pertama, segala amalan dari segi sah atau tidak, sempurna atau kurang sempurna, taat atau maksiatnya, dia bergantung pada niat pelakunya. Niat orang je buat tu. Atas tu berlaku. Semua duduk kira atas niat berlaku. Nak jadi sempurna, sah ataupun tidak sah, sempurna ataupun tidak sempurna, jadi taat ataupun maksiat, jadi ibadat ataupun adat, semuanya dia bergantung pada niat orang je buat, pelaku. Dia bergantung situ berlaku. Misalnya contoh ini, yang di dalam syarah hadis ini. Misalnya seseorang melakukan ibadat dengan tujuan menunjuk-nunjuk dan tidak ikhlas, adalah berdosa. Buat, tapi niat tu kerana nak tunjuk kau orang. Nak tunjuk dia ni dermawan, nak tunjuk dia ni kuat ibadat, maksud gitu. Tak ada siapa tahu dia dengan Allah. Maka Allah akan bui dosa dengan ibadat dia, bukan bui pahala. Sebab apa tu? Niat. Kalau kita akan kata boleh pahala lah dia ni. Sebab kita tidak tahu niat dia. Tapi Allah kata tak boleh dosa. Tu dia boleh tipu lah orang lain, tua dia boleh tipu, nak tipu Allah tak boleh ni.
Misalnya berjihad dengan tujuan menegakkan agama Allah, maka mendapat pahala yang sempurna. Kalau berjihad tu li'ila'i kalimatillah, dengan maksud kerana nak menegakkan agama Allah, maka dia boleh pahala yang lengkap, sempurna. Kalau ada juga niat untuk mendapat ghanimah, maka kuranglah pahala dia. Misalnya tentera, memang dia niat tu kerana tu, tapi ada juga niat kerana gaji ke misalnya, capur misalnya. Ulama kata kalau dalam bab jihad ni boleh pahala juga, tapi kurang. Kalau dia mati pun tak boleh syahid tu, nak ghanimah. Jadi kita kena betul, boleh terima gaji tu boleh sebagai tentera ni, tak ada masalah. Cuma niat tu kena bukan kerana tu. Supaya orang pergi mengajar di sekolah ni lah. Kalau dia niat pula getar kerana nak gaji, boleh gaji je lah. Tak boleh pahala. Tapi kalau dia niat tu maknanya, tapi setengah-setengah ulama kata dalam bab jihad tak ada kelebihan. Kalau hak lain tak ada. Kalau dia nak kerana nak gaji, boleh gaji saja, tak boleh pahala. Tapi kalau bab jihad ni oleh kerana dia ni dianggap sebagai benda besar, kalau ada juga kerana nak, sebab ghanimah ni benda yang syariat juga. Ghanimah ni pun syariat, ada dalam syariat ghanimah ni. Jadi kerana nampak nak tu juga jaga-jaga telitah gitu. Lepas tu dia pun tidak betul niat dia. Dan dia pun sebenarnya dengan maksud nak elak kalimatillah, sebab tu jadi perang. Tapi kuranglah pahala. Supaya orang mari masjid, dalam hadis Nabi sebut mari masjid, dia beza orang mari masjid semata-mata kerana nak semaya, dia tak sama pahala tu. Dengar orang mari masjid kerana bila-bila nak jumpa saya. Kita nak jumpa mana ni petang ni? Mari masjid lah. Kita mari masjid itu. Dia buat gitu tu kerana nak kebaikan dah. Bila-bila semaya. Lepas tu boleh niat iktikaf, boleh jumpa saing. Tu misalnya. Tapi kok mana pun dia tidak boleh pahala hak disebut dalam hadis tu, tak boleh semua, tak boleh lengkap. Tak boleh doa malaikat. Tak boleh mukaffiratiz dzunub, setiap langkah dia memang tak boleh tu. Sebab apa? Sebab dia mari tu maksud tu ada maksud kerana lain. Tidak pula kata kerana nak semaya. Boleh juga tapi kurang. Jadi benda ni boleh berlaku pada kita. Ada kalanya kita mari ke masjid ni kerana memang kerana untuk semaya semata-mata. Ada kerana untuk benda lain. Tapi benda tu bukan kata tak jadi juga. Tapi kurang lah. Sebab dia capur. Bila-bila nak beli kicap sehingga semaya misalnya tu, dia tak sama dengan orang mari memang pula. Dia tak ada sebab lain. Dia tak sama tu pahala tu. Semua tu bergantung dengan niat lah. Sebab tu ulama sebut kalau kita mari nak semaya, memang niat nak semaya. Lepas tu kita niat pula nak dengar orang mengajar tapi semua tu berkait dengan masjid belaka. Bukan nak beli kicap ke dah. Lepas tu apa dia kata? Lepas tu nak baca Quran sebab tu mari awal. Berkait tu lagi besar pahala. Tu lagi besar ulama kata. Sebab dia berkait dengan masjid lah tu. Dengan niat nak iktikaf. Umumnya ulama sebut sesuatu yang baik yang kita nak buat kalau niat kita tindak niat atas tu, tapi benda tu benda tempat yang sama, konsep yang sama, maka kita boleh pahala lebih. Boleh pahala lebih. Mari masjid niat nak iktikaf. Mari masjid kerana nak mengajar. Mari masjid kerana nak berzikir, kerana nak baca Quran. Lepas tu nak semaya capur belaka tu, dia lebih besar lagi pahala. Ini dalam syarah-syarah hadis disebut gitu. Tapi kalau semata-mata untuk dapat ghanimah, maka tidak berdosa tetapi tidak akan mendapat status sebagai syahid. Kalau mati pun tidak mati syahid lah. Kalau hak tadi boleh jadi syahid lagi ulama kata, tapi kurang, pahala tu kurang. Dia ada tinggi rendah pula tu. Tapi kalau pula kata tu kerana kita tu memang qasak kerana nak ghanimah. Maka hak tu kalau mati pun tidak mati syahid. Boleh jadi orang ke bumi ke dia bersama orang mati syahid, tapi Allah Maha tahu. Semua tu nak ayatnya niat lah. Niat tu jadi lagu tu. Kerana niat. Yang kedua, niat adalah syarat utama untuk diterima mana-mana amalan atau ketaatan yang dilakukan. Syarat utama, nombor satu sekali. Yang ketiga, tempat niat adalah dalam hati. Jadi ulama berbeza pendapat tentang hukum mengucapkan lafaz niat, dan ramai sekali yang mengatakan bid'ah. Kalau ahli hadis semua kata bid'ah. Yang keempat, dalam hadis ini ada peringatan dan amaran Nabi kepada umat Islam agar berhati-hati dan berwaspada terhadap perasaan riya, sum'ah atau berbuat baik dengan tujuan selain Allah. Dalam hadis ini walaupun tidak sebut riya, tidak sebut sum'ah, ujub dan sebagainya, tetapi kuku mana pun niat ikhlas ni dia lawan tu kepada riya, sum'ah dan sebagainya. Jadi Nabi nak ayat di sebalik. Betul niat tu Nabi nak ayat ke dia? Jangan riya.
Sebab riak-riak ni mana buat tidak kerana Allah. Jangan sum'ah, kerana sum'ah ni buat ibadat tidak kerana Allah. Riak ni nak suruh orang tengok. Nak suruh orang tengok. Buat nak suruh orang tengok. Dia orang kata, oh rajin. Nak pagi duk menyapu depan masjid. No. Orang kata tu suku kita tu jangan ada perasaan. Lepas tu masalahnya dia mari nyakit ni. Walaupun kita tak save pun dia mari. Bila mari lah ke mana? Bila mari dalam hadis Nabi sebut, bila mari kamu kena lawan. Lawan ni itu syaitan tu. Yang ganggu kita kena lawan dengan kata a'udzubillahi minasyaitanir. Kita sebut. Itu kata-kata senjata untuk lawan syaitan. Jangan bila mari tu berasa sedap kita ralik. Tak boleh gitu. Jadi lara dah. Itu disebut dalam Sunan Abi Daud ada sebut tu. Hadis yang Nabi arah sebagai kalau syaitan ganggu hati kita kena kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sum'ah ni pula ke dia sum'ah ni nak suruh, maknanya bila dia buat benda kebaikan, orang tak tengok tapi dia kira juga biar orang perasan dia buat benda baik. Kadang-kadang dia guna dalam bahasa, kadang-kadang dia guna dalam bahasa kiasan. Kok mana pun dia cuba kias-kias biar dia tu tak leh tu lagu tu. Kadang-kadang dia tak sebut tu tapi dia nak orang berasa. Dia nak orang berasa. Payah tu nak ayat tu. Tapi dia mari kadang-kadang ganggu kita. Kita pun boleh berlaku pada kita. Bila kita buat benda baik tak ada siapa tahu. Jadi tak sedap duduk. Maka bila kita kecek kita kias-kias biar orang tak jelas tak apa. Lega dah hati tu. Tu sum'ah dia panggil tu. Tak leh lagu tu. Hak tu juga dia bercanggah dengan ikhlas tu. Hak tu Nabi nak ayat kita kena beringatlah. Sebab benda tu dia boleh menjahanamkan pahala ibadat kita. Tak kena gaya silap hari boleh dosa nak pula. Jadi sifat keji ini boleh menghapuskan pahala amalan dan kadang-kadang boleh membatalkan amalan itu sendiri. Kadang-kadang tak jadi, boleh jadi kalau berat dah. Ini semua ni atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu tentunya bila pahala, tentu tak ada pahala. Tak kena raya jadi terus tak jadi ibadat kalau dengan maksud itu. Yang kelima, umat Islam dituntut agar sentiasa menjaga dan mengawal hati serta mengambil berat tentangnya, yakni tentang hati, agar tidak terpesun dan tersasar dari landasan keikhlasan. Jadi umat Islam dituntutlah supaya kena kawal molek hati ni kena jaga. Jadi benda ni penjaga hati dan sebagainya. Kalau ni Imam Ghazali bahas panjang dalam kitab ayat. Dia panggil afatul qulub. Penyakit hati ni. Orang ulama dia ada penyakit hati tapi tak serupa dengan orang jahil. Orang ni ada belaka penyakit tapi dia tak sama. Orang alim dia ada penyakit cara dia. Ada juga penyakit dia ni. Bukan kata tak ada mentang-mentang dia alim ya. Ada juga penyakit dia. Tu dibahas dalam Imam Ghazali pandang lah kepakaran dia untuk sebagai nak counselling kita, counselling jiwa kita. Jadi kena jaga dia. Jadi kita kena ingat hati manusia ni dia pasti tidak tetap. Memang Tuhan buat jasa sebagai fitnah, sebagai ujian pada kita. Hari ni gini, esok gini. Jadi kena jaga malik lah. Dia boleh berubah. Siapa mereka jadi kufur pun boleh. Siapa mereka jadi teruk lah. Manusia ni boleh berubah jadi malakiat, boleh berubah jadi syaitan. Itu kan hati belaka tu. Kan hati belaka tu. Jadi hadis ni sebenarnya Nabi nak ajar kita seperti mana amalan kita, zahir kita kena jaga, maka hati kita juga kita kena jaga. Amalan kita ni boleh rosak kerana amalan zahir tak kena, semaya tak kena, cara duduk tak kena, cara qiyam tak kena, tu hak zahir. Boleh rosak juga semaya. Selagi yang kena jaganya hati tu, dia boleh rosak juga. Kalau rosak hati, kita kata penyakit hati tu bab lain. Ni penyakit dari segi ruh dia, batin. Tu bahaya. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula untuk pengajaran yang ke-6 dan seterusnya kita akan bincang semula. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan kita hayati kenyataan-kenyataan hadis Nabi ini untuk kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita supaya kita sentiasa berada di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.